Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak anda pengerusi majlis pada malam ini, seterusnya guru-guru, rakan-rakan pembimbing Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang berkat ini, dan tak dilupakan semua anak-anak pelajar yang hadir pada malam ini. Pertamanya, saya memohon maaf kerana terlewat 30 minit lama lewat tu. Ni tak lain tak bukan, jalan rayanya sibuk, hujannya lebat, tambahan hari Jumaat. Hari Jumaat daripada Kuala Lumpur nak menuju ke pantai barat sebelah sini, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, dia memanglah sibuk sangat-sangat. Sebab itu hari Jumaat ni anak-anak pelajar sekalian dikenali sebagai penghulu sekalian jam. Penghulu sekalian jam, memang jam sangat. Jadi malam ni kuliah kita ni, ceramah kita berkisar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat Quran yang anak-anak pelajar dengar, hafal dan biasa baca. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sungguhlah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat apa dia? Uswatun. Uswatun ni kalau nak terjemah, tak ada dah tempat lain kalau nak buat contoh, buat panduan, buat ikutan, melainkan Rasulullah saja. Kalau nak ambil contoh, nak jadi orang baik, Nabi. Nak ambil contoh, jadi kawan sahabat yang paling baik, Nabi juga. Nak buat contoh, nak jadi ketua keluarga yang baik, Nabi juga. Maknanya ayat ni uswatun hasanah, tak akan jumpa contoh yang lebih baik dari Nabi untuk kita ikut, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud uswatun. Maksud uswatun. Dan adik-adik anak-anak pelajar sekalian, ada satu orang putih, Mak Saleh. Dia tulis satu buku tahun 80-an. Tahun 80-an. Anak-anak pelajar ni dah lahir lagi ni. Kalau saya tanya, anak anda mari sekejap. Mari sekejap sini. Mari sekejap. Anak anda mari sekejap. Nak tanya ni, nama apa? Umar Naim. Umar tingkatan berapa, Umar? Tingkatan 1. Allah. Lahir tahun berapa? 2010. Allahu Akbar. Umar 2010. 2010 tu Ustaz berkahwin dah. Baru beranak, baru lahir. Okey, adik Umar duduk. Ya, sama. Ada satu buku, anak-anak pelajar sekalian, ditulis oleh orang putih, namanya Michael H. Hart.
Dia tulis buku pada tahun 1989, begitulah. Masa tu Ustaz Darjah 6. Darjah 6, 89. Buku ini tajuknya The 100. Terjemah Melayu 100 orang. Tajuk buku ni 100 orang. Apa isi kandungan dia? Anak-anak pelajar boleh dengar jelas suara ya? Boleh dengar jelas. Apa isi kandungan buku ni 100 orang ni? Isi kandungannya ialah dia kumpul biodata orang-orang berjaya atas dunia seramai 100 orang. 100 orang yang dianggap berjaya, ada pengaruh, ada pengikut, dia letak dalam buku ini 100 orang. Antaranya siapa? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kenal ya? Kenal lah. Ya. Yang botok kepala tu, yang pakai baju kain putih tu. Sekali imbah kita tengok, ingat ke orang buat umrah? Bukan. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini kenapa diletak dalam buku 100 orang? Sebab dikatakan mempunyai pengaruh yang ramai atas dunia ni, ramai orang ikut Mahatma Gandhi. Kenapa? Mahatma Gandhi ni orang baik. Anak-anak pelajar, Mahatma Gandhi ni orang baik. Walaupun bukan Islam, tak sempat masuk Islam, dia baik. Dan dia ni zuhud. Apa tu? Zuhud. Yakni dia tak ambil berat sangat dunia. Pakaian lebih kurang. Selipar kadang-kadang dia pakai, tapi banyak dia tak pakai. Punya zuhud dia. Suatu hari orang India dia nampak Mahatma Gandhi dalam kereta api kelas ketiga. Cikgu, Ustaz, saya bangun ya. Saya bangun. Suatu hari orang-orang India dia naik kereta api kelas ketiga. Bukan kelas pertama lah, kelas ketiga. Makna tambang tu tak mahal sangat lah. Kelas ketiga ni berdiri dalam gerabak kereta api. Berdiri. Kelas ketiga. Mereka terkejut, Mahatma Gandhi ada dalam kelas ketiga. Lalu mereka kata, Tuan, kenapa Tuan naik kereta api kelas bawah-bawah macam kami ni? Kan Tuan ni pemimpin India, patutnya naiklah kelas VIP, kelas depan sekali, kelas bisnes contohnya. Tapi tidak. Mahatma Gandhi naik kereta api kelas ketiga, kelas rendah. Kenapa Tuan naik kereta api kelas ketiga? Apa jawab Mahatma Gandhi? Apa jawab Mahatma Gandhi? Cuba dengar dia jawab. Dia kata sebab tak ada kelas keempat. Sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Kenapa awak naik kereta api kelas ketiga? Sebab tak ada kelas keempat. Kenapa awak naik kelas keempat? Sebab tak ada kelas kelima. Tak ada kelas keenam. Nampak rendah diri. Kalau boleh dia nak naik kereta api yang paling rendah. Rendah sekali. Ni yang saya nak kata, layak dia dimasukkan dalam senarai 100 orang paling berpengaruh di dunia. Jadi orang putih tadi, Michael H. Hart, dia tulis buku. Dia kumpul 100 orang yang dianggap paling berpengaruh atas dunia, dia letak di dalam buku itu. Selain Mahatma Gandhi, dia letak lagi Nabi Musa. Sebab pengikut-pengikut Nabi Musa ramai, termasuk orang Yahudi di tanah Palestin tu, pengikut Nabi Musa lah tu. Walaupun dalam Taurat kata jangan bunuh orang, dan mereka tak dengar, mereka bunuh juga
saudara mara kita di Palestin, tetapi kalau sebut Nabi Musa, orang Yahudi sangatlah kagum-kagum. Maka layak diletak Nabi Musa dalam buku ini. Diletak lagi Karl Marx. Siapa Karl Marx? Ini anak-anak pelajar tingkat 4 belajar sejarah dunia ni. Karl Marx siapa dia? Pengasas ajaran komunis. Betul, komunis. Karl Marx inilah yang mengarang kitab suci bagi komunis. Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Gila-gila lah, bukan. Apa? Ya, Das Kapital. Namanya Das Kapital. Jadi dalam buku ni 100 orang paling berpengaruh dimasukkan nama tokoh-tokoh, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga. Yang pelik, anak-anak pelajar pelik. Bila dia susun, dia susun 100 orang ni mengikut ranking. Ikut ranking. Orang paling berpengaruh nombor 1. Orang kurang sikit nombor 10. Kurang lagi nombor 14. Begitulah. Dia susun ikut ranking. Ranking paling atas sekali Nabi Muhammad bin Abdullah. Peliklah anak-anak pelajar. Yang tulis buku ni orang kafir. Orang kafir. Bukan Islam. Tapi bila dia letak kajian dia, research dia buat, orang paling berpengaruh atas dunia ialah Muhammad bin Abdullah, anak yatim dari Mekah. Pelik dia letak ni. Patut orang kafir letaklah nama orang kafir juga. Tapi dia letak orang Islam. Dia letak Nabi Muhammad. Kenapa? Ini soalan dia ni. Ini soalan dia, kenapa? Kenapa? Sebab kalau kita perhati ya. Tadi orang kafir buat kajian. Hatta orang kafir pun mengakui tak ada orang macam Muhammad ni, pengaruhnya, jujurnya, benarnya, amanahnya. Nabi kita sebelum datang wahyu, orang kafir Mekah panggil Nabi apa dia? Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Jujur. Lagi amanah, betul. Maknanya Nabi ni diperakui oleh orang kafir Mekah, orang baik, orang jujur. Sebab tu malam Nabi nak hijrah, kan orang kafir kepung rumah Nabi. Kepung. Apa Nabi kata kepada Sayyidina Ali? Nabi kata, ya Ali, nam makani. Ali, tidur di tempat saya ni. Jangan ikut keluar pergi hijrah, jangan. Dah ganti tidur di sini. Kenapa? Ada dah anak-anak pelajar di sini nak jawab, kenapa Nabi suruh Saidina Ali ganti tidur di tempat baginda? Kenapa? Siapa-siapa dapat jawab, kita nak beri RM10. Pitih tak ada, pinjang dulu tabung asrama RM10. Silakan. Kenapa? Macam betul tu. Nak dengar seorang jawab. Silalah angkat tangan kalau ada nak jawab. Kena ada wakil seorang. Kerana malam ini dijangka anak-anak pelajar kita yang mari dengar ceramah ni tak kurang 50,000 orang ni sampai ke belakang sana ni. Sila wakil seorang, kenapa? Sila, mari di sini. Mari di sini. Nama apa ni? Ya, nama apa tu? Nama apa anak anda ni? Afif. Okey, tingkatan berapa Afif? Tingkatan 1, sama tinggi dengan ustaz tu, orang bayang. Kalau ustaz ni masuk sekolah ni kena ragging di budak-budak tingkatan 6 gamaknya.
Okey Hafiz, kenapa Nabi suruh Ali tidur tempat baginda malam hijrah? Kenapa? Ya. Okey, baik. Jawapan tu betul juga. Tapi kurang tepat sikit saja. Sekali lagi Ustaz tanya ya. Sekali lagi Ustaz tanya. Kenapa Nabi Muhammad suruh Saidina Ali tidur ganti tempat baginda? Sebab besok nak bagi barang-barang amanah tu kepada orang-orang lain. Jawab begitu. Betul. Betul. Baik, Hafiz ya. Bagus Hafiz ya. Syekh, jangan lupa RM10 kita bagi anak anda kita. Nanti lepas pada kuliah ni jumpa ustaz ya. Jumpa okey. Jadi sebenarnya Hafiz jawab tadi sudah betul. Cuma jawapan yang tepatnya lagi ialah kenapa Nabi suruh Ali tidur di sini? Sebab bila Nabi pergi hijrah, barang-barang orang Mekah yang mereka minta Nabi simpan. Sebab Nabi ni kan Al-Amin, amanah, jujur. Banyak barang dalam bilik. Kalau Nabi pergi ke Madinah, siapa nak bagi ni? Barang-barang banyak. Dia kata Ali, tidur. Besok, ambil barang-barang ni semua, bagi kepada tuangnya. Jujurnya Nabi jujur. Boleh ya? Okey, silahkan. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu jawapan dia. Jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Anak-anak pelajar sekalian, tokoh atas dunia ramai. Cuba sebut tokoh-tokoh yang anak-anak anda yang kagum lah. Tak kira apa dia, pemain bola, pemain muzik, tak kira. Contoh siapa? Baik, Bruce Lee seorang. Bruce Lee ni kita tahulah, dia tokoh dalam bidang hoki ya. Dalam bidang hoki, Bruce Lee. Okey, lagi? Baik. Anak-anak pelajar sekalian, banyak tokoh mereka hafal banyak. Valentino Rossi, mereka apa sebut tadi? Bruce Lee, apa lagi? Banyak tu. Ya. Banyak. Tokoh atas dunia banyak. Ada orang kagum kepada tokoh-tokoh ini sampai mereka ni tahu dengan detail serba-serbi tentang tokoh yang dia kagum. Contoh, Bruce Lee. Ni disebut tadi. Orang kagum Bruce Lee ni tuang jangan main-main. Dia punya minat Bruce Lee, badan dia pun fit macam Bruce Lee. Ada orang dia minat sangat, dia pun macam Bruce Lee. Cara dia bercakap pun macam Bruce Lee. Dan dia pakai seluar besar, kasut macam kungfu tu. Ada orang begitu. Ada, bila dia minat satu tokoh, dia pun akan tiru tokoh itu. Kalau kita tanya, awak minat siapa? Bruce Lee. Betul awak minat? Betul. Apa bukti awak minat? Tanyalah apa saja tentang Bruce Lee saya tahu. Oh, Bruce Lee lahir bila? 1 bulan 12 tahun 2022. Allah, detailnya awak tahu. Contohnya, Bruce Lee sekolah rendah di mana? Sekolah Kebangsaan Kuala Berang, Ulu Terengganu. Allah, awak hafal? Ya. Ini kita kata bila satu tokoh tu diminat, mereka hafal, mereka tahu. Kalau betul awak minat Bruce Lee, apakah hobi Bruce Lee? Mengumpul stamp. Allah, kita kata memang betul awak minat ni, sebab awak tahu detail lah. Apa makanan kegemaran Bruce Lee? Nasi kerabu, Ustaz. Allah, awak tahu detail. Mana kita kata apa contoh ni?
Satu orang dia minat satu tokoh, dia akan ambil tahu, dia hafal, dia memang perhati, dia cuba ikut perkembangan. Apakah hobi Bruce Lee waktu lapang? Membaca, betul. Apakah subjek buku-buku yang Bruce Lee baca? Ha? Gila-gila, betul. Gila-gila, betul. Lagi? Mastika, betul. Lagi? Allah. Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu di belakang, ibu bapa, contoh anak-anak beri ni, kita orang tua tak sempat nak tahu dah majalah apa yang diorang baca. Kita buat contoh zaman kita, mereka pun tak tahu. Bujal, Siri bercakap dengan jin Tamajalih, mereka tak tahu ni. Tapi nak katanya satu tokoh, kalau anak-anak pelajar tahu, minat, kena kuat sikit mic ni. Tadi dah molek dah. Kita kena adjust sikit mic. Tadi dah elok dah. Okey, macam tu. Jangan ubah lagi. Letak selotip di situ. Jangan tukar lagi. Ya. Satu tokoh, kalau kita minat, kita akan ikuti. Kita akan ambil tahu dengan detail. Cuma kalau ustaz tanya begini, ada tak orang boleh jawab? Waktu Bruce Lee mati, berapa helaikah uban Bruce Lee yang ada waktu hari orang mandi mayat dia tu? Sila jawab. Sila jawab. Berapa helai? Soalannya mudah saja. Berapa helai uban Bruce Lee waktu Bruce Lee mati? Sila jawab. Baik. Ustaz, kita nak ambil satu pelajar, nak suruh dia jawab. Jawapan dia sebenarnya ialah tak tahu. Itu je jawapan dia. Tapi nak suruh mari ke depan je. Sila wakil seorang. Kita ambil hak ujung sikit. Okey, mari. Baju merah sana, mari. Baju merah. Ni kalau tengok tinggi ni, tingkatan ke 23 tahun dah umur ni ya. 23 tahun ni. Baik. Okey, nama apa anak anda ni? Muaz. Muaz tingkatan berapa? Tingkatan 3. Allahu akbar. Anak anda pengurusi berapa tingkatan? 4 ya? Ya Allah, besar-besar budak akhir zaman ni, ya Allah, besar ya. Okey, baik. Muaz, ketika Bruce Lee mati, berapa helai ubang Bruce Lee? Jawapan dia tak tahu ya. Apa dia? Tak tahu. Okey, betul. Jawapan dia tak tahu. Okey, sila. Nanti Muaz jumpa ustaz lepas ni ya. Okey, baik. Terima kasih. Sama Muaz dengan Amir tadi. Dengan anak anda kita. Okey, dua orang ni ya. Mari jumpa ustaz sekarang ya. Okey, baik. Jawapan dia tak tahu. Berapa helai uban Bruce Lee waktu mati? Tak tahu. Tapi kalau kita tanya umat ini, yakni orang Islam ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pada hari Nabi wafat, berapa helaikah uban baginda? Ada dicatat dalam hadis, ada. Ni yang pelik ni. Syekh Firdaus pelik. Pelik apa dia? Takkanlah kita boleh tahu uban Nabi. Siapa nak catat? Tapi sebenarnya dicatat uban Nabi ada disebut dalam hadis sahih seperti lafaz Imam Tirmizi itu. Berapa helai? Ya. Berapa? Tidak lebih daripada 20 helai, betul. Tak ada yang jawab ni, saya saja buat macam ada je. Tidak lebih 20 helai. Ingat anak-anak pelajar, tidak lebih 20 helai. Berapa?
Okey, belah ni pula berapa? Macam pemain gusti pula saya. Suruh belah ni bunyi, belah ni bunyi. Sekali lagi. Berapa? Betul. Dan belah ni berapa? Ingatlah tu, ingat. Tidak lebih 20 helai uban baginda pada hari baginda wafat. Dicatat oleh sahabat. Jadi timbul soalan. Timbul persoalan. Siapa Rasulullah ni? Sehingga ubannya pun berapa helai pun umatnya ambil tahu. Ambil tahu. Mana ada tokoh atas dunia tuan tahu helai berapa uban, tak ada. Nabi kita tahu. Sudahlah tahu berapa helai, kita tahu pula dekat mana uban itu. Kat mana? 3 tempat. Tiga tempat. Di kepala, di kepala, di lehyah. Apa dia lehyah? Biak. Ni. Jambang. Di lehyah dan di anfaqah. Apa dia anfaqah ni? Dia panggil apa ni? Alah, apa dia panggil? Alah, di bawah bibir, di atas dagu di sini. Jadi uban Nabi tidak lebih 20 helai dan ia berada di 3 tempat. Pertama di kepala, kedua di jambang, ketiga di bawah bibir, di atas dagu. Dia panggil apa ni tak tahulah, tapi di sini. In Arabic kita sebut anfaqah. Dia anfaqah. Dia anfaqah. Jadi 3 tempat ini ubang Nabi 20 helai, tak lebih. Jadi orang kafir, orientalis, dia baca hadis ini terkejut dia. Apa dia kata? Siapa Muhammad ni? Kenapa? Takkanlah bilangan uban pun umatnya tahu berapa helai. Bila satu orang kita ambil tahu dengan teliti, menunjukkan orang ni sangat berharga, sangat ditumpu orang. Adapun Nabi SAW, anak-anak pelajar, dari segi physically, dari segi fizikal amatlah sempurna. Nabi kita ni comel. Orang Terengganu sebut comel. Orang Kuala Lumpur kata segok lah, molek comel segok. Segok. Dapat kita baca satu hadis. Hadis ini diungkapkan oleh seorang wanita Badui. Wanita Badui. Badui ni tahu ya, nomad, berpindah randah, duduk di mana? Padang pasir. Siapa nama dia? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Dia duduk padang pasir. Hari Nabi hijrah tinggalkan Mekah nak pergi Madinah. Nabi hijrah berapa hari? 8 hari. Nabi hijrah 8 hari, jauhnya 500 km. Anak-anak pelajar ada yang pergi umrah? Ada. Dari Madinah nak pergi ke Mekah, cuba tengok. Ya Allah, jauhnya 500 km. Zaman Nabi bah tak ada, kereta tak ada, basikal tak ada. Yang ada naik unta saja. 8 hari, 8 malam. Nabi berhenti 3 kali. Nabi berhenti 3 kali. Antara tempat Nabi berhenti di perkemahan Arab Badui yang dihuni oleh 3 Arab Badui, satu buah keluarga. Ayahnya, maknya, anaknya. Apa nama ayah dia? Abu Ma'bad. Apa nama maknya? Ummu Ma'bad. Apa nama anaknya? Ma'bad, betul. Dah kalau ayahnya Abu Ma'bad, maknya Ummu Ma'bad, mestilah anak dia Ma'bad namanya. Pasal ada kita tanya satu soalan dekat jemaah surau, suaminya nama Abu Ma'bad, isterinya nama Ummu Ma'bad.
Agak-agak anaknya nama apa? Mereka fikir. Saya kata fikir apa lagi? Ma'bad lah. Ma'bad. Jadi bila Nabi berhenti di perkemahan Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad dapat tengok Nabi dekat. Sebab Nabi berhenti. Cuba bayang. Ustaz ambil panggil seorang. Nak panggil seorang yang pakai serban. Mari sini. Yang pakai serban tu. Mari. Mari yang pakai serban tu. Ya, silakan. Mari. Nama apa anak anda kita ni? Segok ni, tinggi ni. Mari. Mari kita tengok anak anda. Mari. Budak-budak sekarang besar saya. Budak-budak sekarang besar. Nama apa ni? Ikhwan darjah tingkatan berapa dah? 5. Allah, tingkatan 5 dah ya. Baik. 17 tahun ya. 17 tahun. Ikhwan asal Negeri Sembilan. Okey ikhwan. Bahasa diri walik lah, walik. Pasal ni perekat anak, perekat cucu dah ni. Ni perekat cucu belaka. Walik nak tanya. Allah. Terlupa nak tanya pula terlupa. Bila Nabi berhenti di perkemahan Ummu Ma'bad, maka Ummu Ma'bad dapat bercakap dengan Nabi. Jadinya dekatlah duduk. Bila dekat, dapat tengok dekat. Tengok orangnya, tengok tinggi rendahnya. Jadi dikatakan Ummu Ma'bad bila dapat tengok Nabi dekat-dekat dan bercakap dengan Nabi. Ummu Ma'bad kata, Nabi ni sangat segok, sangat. Tak boleh nak kata apa dah, terlalu segok. Agaknya segok Nabi ni dalam hadis ada sebut. Macam apa? Agaknya, setakat ingatlah. Cuba ingat. Ada kita selalu dengar hadis ni. Seperti seperti bulan malam 15 ya? Bulan malam 15 betul. Seperti apa? Betul. Bulan malam 15. Okey, terima kasih ya. Lepas ni jumpa balik ya. Tengok jumpa balik ya. Okey, baik. Seperti bulan malam 15. Penuh. Tenang tengok. Jadi Nabi kita ni digambarkan terlalu elok, terlalu segok. Ummu Ma'bad describe Nabi macam mana. Dia kata apa dia? Aku tengok lelaki ini sangat ketara serinya. Serinya sangat ketara. Kedua, bila dia semakin dekat dengan aku tengok mata hitamnya tersangat hitam, mata putihnya tersangat putih. Comel. Mata hitam tersangat hitam. Mata kita ni kalau balik sekarang, cuba berdiri depan cermin asrama tu, tengok. Mata hitam kita tersangat hitam ke tidak? Dah. Putih keliling, kolesterol tinggi. Putih keliling. Dan mata putih Nabi tersangat putih. Cuba sekarang balik tengok depan cermin, mata putih kita putih sangat tak? Kuning, berjaga malam, main game berjaga malam, kuning. Nabi mata putih tersangat putih, mata hitam tersangat hitam. Segok Nabi, comel Nabi ni, comel. Dan kata Ummu Ma'bad, wajah baginda kemerahan, merah. Rupanya merah ni dia satu bentuk keindahan, elemen kecantikan. Sebab tu orang Puang dia sapu merah tu. Dia ambil watercolor tu, sapu merah. Kerana apa? Kerana kemerahan ini elemen kecantikan. Jadi disebut Nabi merah muka. Merah, comel Nabi. Merah macam mana? Seakan-akan biji delima. Allah, comelnya.
Tetapi anak-anak pelajar sekalian, dia bukan kita nak cerita fizikal Nabi itu, bukan. Yang kita nak tekankan malam ini akhlak Nabi. Soal fizikal, soal rupa, soal wajah, kita tak ada pilihan. Anak-anak pelajar sekalian, kita tak ada pilihan. Kita lahir, kita nak hidung kita comel, mata kita molek. Kita tak ada pilihan. Apa yang ada dengan kita, itulah kita. Tapi kita boleh modify perangai kita. Akhlak kita. Jadi akhlak Nabi inilah yang menyebabkan umat ini terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terikat. Jadi anak-anak pelajar sekalian, bila kita sambut maulud Nabi, kita bukan nak cerita tentang Nabi saja. Kita nak cerita bagaimana saya boleh ikut. Kalau tak banyak pun nak ikut. Nak cuba ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu layak Nabi diletakkan nombor 1 dalam ranking 100 orang yang paling berpengaruh di dunia tadi, walaupun penulisnya orang kafir. Ini yang mustahak anak-anak pelajar yang kita kasihi sekalian. Dan kalau kita tengok dalam sirah menceritakan bagaimana peribadi Nabi, perangai Nabi itu menyebabkan orang tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Pada hari Nabi wafat, sahabat-sahabat ni kalau kita baca sirah, ada yang pengsan. Kita kalau mati ramaknya, ada orang pesang? Tak ada. Alhamdulillah, mati dah dia. Tetapi Nabi mati, wafat, sampai ada yang pengsan. Dengar pengsan. Kedua, ada yang sampai lembek kaki. Dia jadi lemah kaki, rebah. Siapa? Umar Al-Khattab. Mertua Nabi. Nabi berkahwin dengan anak Saidina Umar. Nama apa? Hafsah. Ya. Hafsah binti Umar. Umar dengar Nabi wafat, jadi lembek kaki, rebah. Saidina Uthman dengar Nabi wafat, jadi bingung. Riwayat kata orang beri salam kepada Uthman. Assalamualaikum Uthman. Diam Uthman. Jadi bingung, kebingungan. Jadi ada sahabat bingung, Uthman. Ada sahabat rebah, Umar. Ada sahabat pengsan, beberapa maula ataupun khadam Nabi pengsan. Menyebabkan sejarah dan sirah tulis, inilah musibah paling besar berlaku di Madinah. Musibah paling besar berlaku Madinah ialah Nabi tak ada dah. Nabi wafat. Allahu Akbar. Anak-anak pelajar, bila mati satu-satu artis lah kita kata. Siapa? Michael Jackson mati. Berapa ramai orang bercakap? Berapa ramai orang menangis? Pakaian yang dibeli, yang dipakai, walaupun hanya sekali diguna oleh Michael Jackson untuk pertunjukan amal, dijual untuk dikumpul dana. Baju dia hak merelik tu, tahu berapa laku? Tahu berapa dijual untuk amal? Berapa? Macam betul tu. Berapa? 150. Tak. Takkanlah 150. Berapa? 1.7 juta US dollar.
1.7 juta US dollar kali 4.7 duit kita sekarang. Dah tahulah berapa. Maknanya tokoh-tokoh ini dikenang, diikut perkembangan sampai ada histeria. Mati Michael Jackson, histeria mereka. Nabi SAW ni tuan, kalau kita menangis, kita pensang pun boleh pahala. Sebab inilah yang kita nak syafaat pada hari akhirat. Mati manusia lain, dia hanya sekadar atas dunia, akhirat tak ada apa-apa untung. Tiada apa untung. Jadi ada sahabat pengsan, rebah, menangis, bingung. Kerana saat wafat baginda adalah saat yang paling gelap di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Cuba dengar ni. Cuba dengar ni. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Dia sebenarnya khadam, hamba abdi, milik bonda Nabi, iaitulah Aminah. Mak Nabi nama Aminah. Ada pada Aminah tu satu orang hamba abdi khadam, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba abdi miliknya mak Nabi berbangsa kulit hitam. Nabi merdekakan Ummu Aiman dengan cara mengahwinkan Ummu Aiman dengan anak angkat Nabi, iaitulah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Jadi bila Zaid menikah dengannya Ummu Aiman, dapat anak nama Usamah. Betul, Usamah bin Zaid bin Harisah. Ummu Aiman ini pada hari Nabi wafat menangis sangat. Orang lain menangis sangat juga. Jadi bila dah berlalu tempoh yang agak lama, sahabat-sahabat berkumpul. Sahabat-sahabat berkumpul, dia tanya, awak hari tu masa Nabi wafat tu saya tampak awak menangis sangat. Sebab apa? Ceritalah. Takut awak ada sentimental value dengan Nabi, boleh kami dengar. Awak pun nampak menangis sampai pensang-pensang. Ceritalah apa kenangan awak dengan Nabi. Masing-masing sahabat bertanya. Apabila mereka tanya Ummu Aiman, Ummu Aiman jawab apa dia? Betul, saya menangis sangat-sangat hari Nabi wafat. Saya menangis bukan sebab Nabi wafat semata-mata, bukan. Tapi sebab apabila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membawa erti terputuslah kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya waktu Nabi hidup, kita boleh dengar lagi wahyu turun. Kena puasa dah, kita turun ayat puasa. Ayat puasa turun bila? Tahun kedua hijrah. Umur Nabi 55 tahun suruh puasa. Jadi sahabat dapat berita wahyu turun suruh kita puasa. Turun ayat zakat, wahyu turun suruh kita bayar zakat. Turun lagi ayat munafikin, wahyu cerita ada munafikin di Madinah 80 orang. Jadi kita sentiasa dengar wahyu. Bila Nabi wafat, Ummu Aiman menangis. Ditanya orang kenapa? Sedih. Sedih Nabi wafat, satu. Kedua, bila Nabi wafat, kita tak boleh dengar dah wahyu. Wahyu sudah tak ada, Nabi sudah tak ada. Ini kita kata bagaimana kualiti sahabat zaman dulu terhadap agama dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Kita tamat pukul 9. Ada lebih kurang 9 minit ni Ustaz nak buka walik, nak buka soalan. Dia ceramah Syekh Firdaus tak boleh lama. Kalau kita ceramah lama, budak-budak mudah cedera parah, mudah sakit, mudah mari ketor badan. Jadi kita nak anak-anak kita ni sihat. Sekarang ada 9 minit
kita nak tunggu soalan dari anak-anak kita. Silakan. Nak tanya soalan? Tak ada ya? Okey, baik. Oh, dalam ni soalan. Oh, soalan dalam ni ya. Okey. Sambil kita buat kesimpulan ni dan kita baca soalan. Soalan ya, soalan penting. Ustaz, ya. Bolehkah kita ambil rambutan kalau pokok tersebut ada kat luar pagar? Thank you, Ustaz. Kita tak tahu siapa pemilik, tapi pokok itu kat luar pagar. Bahaya soalan ni. Soalan ni bahaya. Boleh jadi sekitar sekolah ni ada pokok rambutan, sebab itu mereka tanya. Dia begini, anak-anak pelajar sekalian, setiap pokok ni ada pemiliknya. Tetapi dalam hadis Nabi SAW ada sebut kalau pokok itu ditanam di pinggir-pinggir laluan orang lalu, boleh kita ambil makan. Tapi janganlah mentang boleh kita ambil siapa berguni-guni jual pula, ekspor pula. Jangan. Ambil sekadar makan saja boleh. Selesai satu soalan. Kedua, tapi kalau ada tuang dia, beritahulah sepatah. Saya ambil rambutan Pak Cik ni, saya dah makan 2 tahun dah. Beritahu ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkaitan dengan isu yadullah, tangan Allah. Sesetengah orang kata bermaksud tangan Allah, tapi ada pendapat lain kata ianya kekuasaan Allah. Jadi manalah yang betul? Sebab ada orang kata tangan Allah itu macam apa tu? Menyamakan gamaknya ya, Allah dengan makhluk. Tapi bagi saya, kekuasaan Allah itu macam mentafsirkan ayat itu sendiri. Dia begini, anak-anak pelajar, jangan pening-pening. Kita kira bila Tuhan kata yadullah, untuk kita nak faham mudah kekuasaan Allah, senang tu, tak boleh panjang-panjang. Kalau siapa-siapa tanya panjang Syekh Firdaus, kita tangkap dia, hayung keluar daripada dewang ni. Kita nak beri faham mudah je kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah ya, mudah begitu. Ketiga, apakah hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti fatwa sesuatu hukum yang telah ditetapkan di sebuah negara, tetapi mengambil fatwa sesuatu hukum di negara lain? Kita ni ada ulil amri, pemerintah yang jaga kita. Dan setiap hukum ataupun fatwa yang berkait dengan keadaan kita ini diambil kira juga dengan uruf environment setempat. Contoh anak-anak pelajar sekalian, dulu orang Kristian Katolik dia minta kerajaan Malaysia ni benarkanlah kami nak guna kalimah Allah. Mereka nak guna Allah tu dalam semayang mereka hari Ahad, dan nak tulis Allah dalam surat khabar mereka yang keluar setiap hari Minggu. Herald the Catholic Weekly, dia keluar secara mingguan dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris. Mereka hanya nak guna Allah dalam versi bahasa Melayu saja, Herald the Catholic Weekly. Jadi bila hukum berkait nak guna kalimah Allah, banyaklah pandangan kita dengar. Ada kata boleh, apa pula larang dia nak guna. Ada kata jangan beri, jangan beri. Dari segi hukum, betul ulama khilaf. Ada pandangan kata boleh, seperti Qaradawi, dan seperti laginya Fauzi Al-Zafzaf, mantan timbalan rektor Universiti Al-Azharus Syarif, merangkap mantan pengurusi dialog antara agama Universiti Al-Azharus Syarif. Dua orang tokoh ulama besar dunia ni kata boleh orang kafir guna Allah. Tetapi di sana ada tokoh lain kata tak boleh, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abikan dan Syekh Abdul Hamid Al-Ballali daripada Saudi dan Kuwait. Jadi kita orang awam terima dulu pandangan hukum guna kalimah Allah ada dua. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kita terima. Cuma di Malaysia ni nak pakai yang mana?
Inilah ditentukan oleh ulil amri, mengikut uruf, environment, kesesuaian dalam negara. Jadi fatwa dah keluar, kita ikut sahajalah, kerana ulil amri dah tentu begitu. Boleh begitu ya? Boleh begitu. Soalan berikutnya, saya dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu beragama. Jadi saya tidak pernahlah solat berjemaah di rumah. Jadi macam mana saya nak pimpin family saya dengan memulakan benda basic macam solat berjemaah sebagai seorang anak yang sulung. Begini anak anda pelajar sekalian, tanggungjawab kita ni besar. Pertama, tanggungjawab sebagai hamba Allah, tanggungjawab sebagai umat Rasulullah, tanggungjawab sebagai anak ibu bapa, tanggungjawab sebagai yang sulung kepada adik-beradik. Jadi tanggungjawab banyak. Walid sarankan kena ikut flow dia. Dalam semangat kita nak ajak ibu bapa kita semayang solat, kita kena ingat begini, kita tetap anak, mak ayah tetap mak ayah. Jadi biar ada sedikit gap dia. Tak nanti kita dakwah hari ni mesti semayang solat jemaah tu. Kadang-kadang makan masa. Ni berkait dengan sirah. Kita baca bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada isteri dan anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Jadi semua sekali ada masa yang perlu kita ambil dan ada adab yang perlu kita ikut. Jangan excited sangat. Slow-slow sikit. Waktu yang sama ingat, kita anak. Kadang-kadang dengan sebab kita ingat kita anak, tersentuh ibu bapa tu dengan sebab adab seorang anak yang baik. Jangan mentang kita sekolah agama, kita pula imam di surau kita, surau asrama, mengapa Quran pula tahfiz sekian, kita balik ceramah ke mak ayah kita. Mak ayah, hukumnya haram sekian-sekian. Jangan ya. Soalan berikutnya. Bagus, soalan banyak begini bagus. Kalau boleh sampai pukul 2 pagi ya, soalan kita ni. Sekiranya Allah telah tetapkan kita di neraka, adakah tempat kita boleh berubah ke syurga sekiranya kita buat banyak kebaikan? Soalan ini agak terkeliru sikit. Allah tidak tetapkan kita ke neraka atau ke syurga. Yang memilih untuk jadi ahli neraka dan ahli syurga siapa? Kita. Yang izinkan untuk kita memilih siapa beri? Allah. Al-Quran sebut wahadainahun najdain. Kami tunjuk dua jalan. Makna Allah tunjuk, yang pilih kita. Ni fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kita tak macam fahaman akidah lain. Jabariyah, antara dia kata kita ni macam bulu, ditiup ke kanan-kanan, tiup ke kiri-kiri. Kenapa awak merompak menyamun? Allah dah takdir saya jadi profession saya perompak penyamuk. Tak betul tu. Allah tunjuk dua jalan. Wahadainahun najdain. Jadi kita yang pilih nak ikut manalah. Cara nak ikut yang baik, kita ikhtiar cari kawan-kawan baik. Kawan kita baik, kita ikut dia. Ini kita yang buat pilihan. Adakah pemakaian serban itu sunnahnya Nabi atau itu budaya orang Arab? Mohon penjelasan. Dia termasuk sunnah Nabi SAW. Antaranya kalau kita tengok riwayat dalam bulan Safar, Nabi mula sakit penghujung bulan Safar selama 13 hari. Nabi sakit 13 hari sehingga wafat. Wafat Nabi bila? 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh Nabi lahir. Nabi mula sakit bila? Hujung bulan Safar. Jadi nak masuk ke 12 Rabiul Awal, 13 hari Nabi sakit. Riwayat kata sakit Nabi bermula selepas Nabi pulang menguruskan jenazah kaum Ansar di Madinah, tanam di Baqi'.
Nabi mengadu, Allah sakitnya kepala. Saidina Ali pegang kepala baginda. Dengar riwayat ini. Saidina Ali pegang kepala baginda dari atas serban baginda. Nampak Nabi pakai serban? Dari atas serban baginda. Maka serban ni adalah sunnah. Cuma sunnah ni terbahagi kedua bahagian. Sunnah yang dianjur syarak, sunnah kerana memang Nabi itu orang Arab. Tetapi apa dibuat Nabi semua sunnah. Jadi kita pakai mengikut qada kemampuan kita. Habis di situ. Soalan berikutnya. Betul ke tahun 2024 akan lahir mujaddid selepas genap 100 tahun jatuhnya Khalifah Utsmaniyah? Jawapan dia tak tahu. Pasal tahun 2024 tu lambat lagi. Jadi tak tahu ada ke tak mujaddid ke apa ni tajdid, tak tahu. Jadi dasar kira tunggu Imam Mahdi, tunggu Imam Masjid ajak kita semayang je. Kita tunggu Imam Mahdi, Imam Masjid tunggu kita tak mari masjid semayang. Jangan. Kita pergi semayang di masjid saja. Kita ikut imam hak tunggu kita tu sambil kita tunggu Imam Mahdi. Jadi jawapan dia tidak tahu. Tidak tahu. Apakah itu qisas dan hukumannya? Apakah hukum menggunakannya tanpa pengetahuan? Qisas ni timbal balik, bunuh balik. Satu orang bunuh dengan sengaja, hukuman dalam Islam menghalalkan darahnya mengikut syarak. Maka yang melaksanakan hukuman ini ialah pemerintah. Tak boleh kita buat peringkat asrama. Peringkat kisos, peringkat asrama. Kisos, peringkat kampung sekian-sekian. Kisos, peringkat desa, tak boleh. Dia kena ikut ulil amri. Boleh ke makmun yang masbuk jadi imam untuk solat yang lain? Soalan ni kurang jelas sikit. Barangkali dia nak tanya gini. Boleh ke makmum yang masbuk jadi imam untuk solat yang lain? Mana kalau orang mari nak berimankan dia setelah habis dah solat dia dengan imam yang dia masbuk tadi, boleh. Begitulah barangkali soalan dia tanya tu. Takut kadang-kadang budak-budak kita ni ditanya masbuk muafiq, masbuk muafiq, rebah tengah jalan pening begitu saja. Jadi dia mari awal semayang molek. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah hukum kita mengidolakan orang selain Islam? Dia kadang-kadang hukum mengidolakan orang bukan Islam. Dari segi idola tu pun tak betul dah. Kerana tak ada panduan yang paling sempurna melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan begini pun tak patut timbul. Kenapa? Tak patut langsung terlintas kita mengidolakan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak ikut Nabi, tentu kita akan ikut orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti para ulama, orang solihin, orang-orang yang berjaga malam, semayang malam, orang buat kebaikan. Maka mereka ini kita katakan satu ashar ataupun kesan daripada didikan dan sunnah yang ditinggal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada soalan terakhir anak-anak pelajar kita baca. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak perselisihan bagi menentukan hukum yang timbul. Ada ulama yang menerima dan menolak beberapa dalil. Apa hukum kita beramal dengan masalih mursalah? Okey. Ni ada kita belajar tingkatan 4, tingkatan 5 belajar. Dia gini. Dia mengambil hukum ni mengikut keautoritian, yakni daripada mana keutamaan hukum itu. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas.
barulah sampai ke bawah, walaupun ulama tidak sepakat mengikut sumber hukum yang boleh dipegang untuk mengambil hukum. Tetapi yang paling jelas ialah mengikut keutamaan. Satu, ikut keutamaan. Keduanya pula, hukum ni kalau yang sudah qat'i itu sudah putus. Adapun hukum-hukum yang kita kata diperselisihkan biasanya dalam kalangan fuqaha kerana kemampuan memahami dalil satu. Kedua, meletakkan dalil kesesuaian kepada hukum setempat. Sebab itu timbulnya uruf. Yakni ada sesetengah tempat atau kesesuaian bagi sesuatu tempat diambil kira juga untuk menentukan lebih daripada 4 hukum tadi untuk kita jadikan syarat keluarnya satu istimbat hukum untuk kita buat panduan. Jadi yang ni anak-anak pelajar kena dapat bimbingan daripada guru. Tak boleh kita buat faham kita sahaja, tak boleh. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, habis dah kuliah kita ni, ceramah kita ni. Jadi kita dapat buat kesimpulan apa dia? Tak ada orang macam Rasulullah. Tak ada. Orang kafir pun akui Nabi ni paling berpengaruh. Kita bersyukur kepada Allah jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa disebut dalam hadis Sahihul Bukhari pada malamnya Isra Mi'raj, kata Musa, seorang yang masih muda diutus selepas aku menjadi nabi kepada umat ini, dan alangkah baiknya umatnya lebih ramai masuk syurga berbanding umat aku, dan kalau aku boleh jadi umatnya saja pun tak apa dah. Bayang Nabi Musa kata kalau jadi umat Muhammad pun tak apa dah. Jadi kita Allah rezekikan jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur sebanyak-banyak, berselawat sebanyak-banyak, dan usahalah anak-anak sekalian menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita berjanji, apa saja kita nak buat panduan, kita nak ikut Nabi kita. Hak lain tu kita ikut sebagai orang yang dapat kita capai, kita tengok saja. Tetapi hakikatnya kita nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang ke 4 orang tadi tu yang jawab soalan Walik tadi, minta jumpa Walik selepas ini. Ada sedikit hadiah nak beri cikgu kepada anak-anak kita ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak sekolah, kepada rakan-rakan pembimbing, rakan-rakan guru-guru, dan juga anak-anak kita sekalian. Panjang umur kita bertemu lagi. Ambil nombor Walik. Ambil. Kita berhubung. 013. Ambil nombor ni. Mana-mana yang ada telefon boleh buat keluar sekarang. Jadi cikgu nampak rampah terus. 013 311 1717. Ulang sekali lagi ya. 013 ya 311 1717. Nama Walik Rashidi Jamil. Tulis itu. Ustaz Rashidi Jamil. Walik Rashidi Jamil. Nanti kita berhubung insya-Allah ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.